Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Idahul Albab muka surat 64. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Sebelum tu dia buat topik dia tertib susunan wali nikah. Sebab yang akan datang ni dia akan bahas berkaitan dengan tertib wali aqrab ab'ad lah. Tertib wali nikah ni makna dia ada dua lah, satu aqrab, satu ab'ad. Aqrab ni makna wali yang paling hampir kedudukan dia dari sudut tertib. Ab'ad itu kedudukan yang paling jauh dari sudut tertib. Maka kata muallif rahimahullahu ta'ala, bermula yang terlebih hampir.
Terlebih hampir sini makna wali aqrab lah. Nombor 2 dia kata yakni terlebih berhak pada nikah. Terlebih berhak pada nikah ni yakni pada menikahkan muwalinya. Pada menikahkan orang yang di bawah kewaliannya. Daripada segala awliya. Ni bukan awliya illah ni. Ni awliya fiqh ni wali dalam nikah je. Bukan awliya illah dalam tasawuf tu. Awliya yang ni wali-wali pada nikah itu pertamanya bapak perempuan. Tu kita kashfun nikah kita. Keharusan bapa menikahkan anak perempuannya sama ada dewasa ataupun kecil. Ni keharusan. Dia wali mujbir lah bapa ni kiranya. Dia wali mujbir, dialah wali aqrab yang paling dekat sekali. Kata musannif bapaknya. Sebelum dimulakan perbahasan berkaitan dengan susunan wali dan perkara yang bersangkut paut dengannya dengan wali, maka hamba, kita sendirilah, terlebih dahulu hendak menjelaskan perkara yang berkaitan dengan keharusan seorang bapa bagi anak perempuan menikahkan anak perempuan sendiri, sama ada perempuan tersebut telah dewasa maupun masih kecil. Dibahas sikit lah. Oleh itu, seorang bapa harus menikahkan anak perempuannya sama ada sudah berada di peringkat dewasa ataupun masih kecil tanpa izin daripada pihak perempuan tersebut. Ini dia panggil sebagai wali mujbir. Kerana bapa tersebut mempunyai hak ijbar. Hak untuk memaksa anak menikahkan. Hal ini berdasarkan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang janda itu lebih berhak ke atas dirinya sendiri berbanding walinya. Sedangkan perempuan yang masih dara tu perempuan yang masih dara harus dinikahkan oleh bapaknya sendiri. Mana janda ni bapak tidak boleh kahwin paksa. Anak dara boleh bapak tadi kahwin paksa. Tu hasil daripada kefahaman hadis tersebut. Hadis yang disebutkan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala daripada riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala tanpa tambahan lafaz, iaitu perempuan yang masih dara itu diharuskan dan dibolehkan untuk bapaknya menikahkannya. Tu riwayat lain lah. Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala telah menukilkan daripada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata penambahan yang terdapat dalam hadis ini jikalau sabit, niscaya ia akan menjadi hujah pada menikahkan setiap perempuan yang dara. Jadi Imam Syafi'i kata kalau hadis yang disebutkan ni hadis yang sabit, mana sahih lah. Sahih diterima hujah tu, maka akan dijadikan hujah dari sudut hukum menikahkan anak dara. Namun begitu penambahan hadis tersebut tidak terjaga dan tidak terpelihara, yakni persabitan pada tambahan hadis tersebut kurang dari sudut kekuatannya. Inilah ilmu hadis lah. Lepas tu Imam Syafi'i qaid kata kalau hadis ni sabit sungguh, sabit mana kuat sungguh, mesti dia akan jadi hujah kepada boleh seorang bapa menikahkan anak perempuan tadi tanpa ada kelemahan pada dia. Yakni persabitan pada tambahan hadis tersebut kurang dari sudut kekuatannya. Hal ini berlaku kerana Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala telah bersorangan dalam meriwayatkan hadis tersebut. Dia seorang saja riwayat. Jadi bila dari sudut perawi dia seorang saja riwayat, kekuatan hadis tu tak dapat manalah. Sikit lah sangat kekuatan itu. Para fuqaha Asy-Syafi'iyah mengaitkan apa? Dikait hak ni. Walaupun tanpa izin daripada perempuan. Dia qaid hak tu hanya tertentu kepada perempuan yang dewasa sahaja. Qaid kata walaupun tanpa izin perempuan. Maknanya seorang bapa boleh menikahkan anak daranya walaupun tak ada izin. Tak ada izin tersebut, yang kata tak ada izin tu qaid kepada siapa? Hanya pada anak dara yang dewasa, makna telah baligh. Hal ini berlaku kerana perempuan yang masih budak kecil tidak sabit sama sekali izin daripadanya. Tu illah dia. Kenapa dia hanya tertentu kepada anak dara yang baligh sahaja? Kerana kalau dia tidak baligh lagi, tak ada istilah perlu minta izin pada dia. Tak ada. Namun begitu, kadang-kadang keizinan tersebut sabit pada perempuan dara yang sudah dewasa dan kanak-kanak kerana berdasarkan
kepada pendapat yang dinukilkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahawa kanak-kanak perempuan yang sudah mumayyizah berhak untuk mendapat keizinan daripadanya, yakni kanak-kanak perempuan yang telah mumayyizah sudah menjadi ahli untuk orang lain meminta izin bagi menikahkannya. Jadi ada qaul, ada pandangan mengatakan tetap budak kecil yang tidak baligh ini, yang masih dara, boleh kita kena minta izin. Termasuk juga qaid tanpa izin ni. Kerana apa? Kerana ada pandangan yang mengatakan bahawasanya perempuan, kanak-kanak yang mumayyizah berhak untuk mendapatkan keizinan. Berhak mendapat keizinan. Makna dia seolah-olah ahli untuk minta izin juga. Bukan setakat anak dara yang dewasa sahaja. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah telah menerangkan bahawa bapa bagi perempuan tersebut juga boleh menikahkannya secara paksa, sama ada perempuan tersebut berakal ataupun gila. Dari sudut ta'mim akal dengan bergila, berakal dengan gila, tetap juga wali mujbir ataupun bapa ni boleh menikahkannya dengan paksa. Paksa sini maknanya dia tak ada izin daripada perempuan tu. Tak ada izin. Tak perlu izin pun, bahkan izin sunat je. Makna kalau tak izin pun sah nikah. Sama ada perempuan dewasa atau kanak-kanak, sama ada perempuan itu gila ataupun berakal, asalkan dia itu wali mujbir dan dia di bawah wilayahnya, maka dia perlu maka boleh untuk menikahkannya tanpa izin. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah menyatakan pandangannya yang qadim, bahawa dirinya menggalakkan dan mengirakan sebagai hukum sunat bahawa wali bagi perempuan tersebut tidak akan menikahkan anak perempuannya yang masih kecil sehingga dirinya baligh dan meminta izin kepadanya untuk menikahkannya. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah berpandangan pula kata untuk anak perempuan yang belum baligh, untuk anak perempuan yang belum baligh, maka dia ni Imam Syafi'i kata sunatnya tak payah nikahkan dia lagi, tunggu sampai dia baligh, kemudian sunat minta izin pada dia. Tu kata Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i kata kalau sebelum baligh tidak disunatkan untuk menikahkan perempuan tersebut, bahkan disunatkan untuk tunggu dia baligh, kemudian sunat pula minta izin baru nikahkan. Maka illah boleh memaksakan anak perempuan di bawah kewalian seseorang menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ialah status perempuan tersebut adalah sebagai dara. Sebaliknya menurut Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pula berpandangan bahawa boleh memaksakan anak perempuannya itu untuk menikahkannya ialah disebabkan oleh statusnya yang masih kanak-kanak. Jadi sebab boleh nikahkan dia perempuan ni beza. Jadi Imam Syafi'i membilang dari sudut dara. Jadi kanak-kanak pun dara, baligh pun dara. Adapun Imam Abu Hanifah dia tilik dari sudut bolehnya hak ijbar pada bapa itu dari sudut dirinya sudah kanak-kanak. Bukan dari sudut dara ke tidak, kanak-kanak. Ini akan beri efek lah. Jadi kalau anak dara yang kanak-kanak, macam mana? Adakah menurut Imam Abu Hanifah boleh menikahkan dia tanpa izin atau macam mana? Jadi isu situ. Jadi mazhab Imam Syafi'i, dia kata dara dari sudut dara. Makna kalau dia tu sudah janda, waktu kecil tidak lagi boleh untuk meminta izin. Kemudian kata mu'alif pula. Adapun menurut Imam Asy-Syirazi rahimahullah dan Imam Ibn Hazm, illah dibolehkan perempuan dipaksa untuk nikah ialah statusnya sebagai dara dan masih kecil sekaligus. Jadi khilaf tiga pandangan. Imam Syafi'i kata boleh nikah paksa ni dari sudut dia itu dara sahaja. Jadi dara boleh meliputi kanak-kanak dan juga baligh. Kalau Imam Abu Hanifah kanak-kanak je. Seolah-olah beri iskal pada kita, adakah kanak-kanak yang janda boleh kita nikahkan juga secara paksa? Adakah kalau dara itu telah baligh tak boleh paksa dah? Tu kalau Imam Abu Hanifah. Tapi kalau pandangan ketiga, Imam Syirazi Ibn Hazm pula kata dua-dua sekali. Baru dia panggil boleh nikah paksa. Mana kalau tak ada dua-dua ni tak boleh. Makna dia mesti dara dan anak kecil. Mana kalau dia dah dewasa tak boleh dah lah. Ikut zahir pandangan ni. Namun pandangan mu'tamad ialah boleh sama ada kanak-kanak ataupun telah baligh asalkan dara. Syarat kewalian untuk memasakkan anak perempuan yang bernikah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj
telah menjelaskan bahawa terdapat beberapa syarat untuk seorang wali memaksakan anak perempuannya untuk bernikah tanpa izin daripada perempuan. Syarat-syaratnya adalah seperti mana berikut. Pertama, perempuan tersebut belum pernah merasai kelazatan bersetubuh. Mana tak pernah jadi janda lagi. Yakni perempuan tersebut belum pernah sama sekali bersetubuh dengan para lelaki lain. Oleh itu, perempuan yang masih dara ini masih sangat dahsyat malunya. Musoneh kata sangat dahsyat malunya. Dah sekarang ni tak tahu sangat dahsyat ke atau tak dahsyat ke atau tak ada langsung. Sebab itu mereka perempuan dara ni nak menyatakan hasrat nikah ni malu yang tersangat dahsyat. Sebab tu wali boleh nikahkan dia secara ijbar, secara paksa. Tu asal dia. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syibini rahimahullahu taala telah menyebutkannya dalam Mughnil Muhtaj. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa perkataan Al-Bikr dan Al-Azra, dua benda ni kalau terjemah Melayu anak dara belaka, membawa makna sama sahaja, iaitu dara. Namun begitu sebagian ulama membezakan antara kedua-dua lafaz tersebut dengan mensabitkan izinnya itu adalah dengan diamnya meskipun telah hilang darahnya. Sekejap. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa perkataan Al-Bikr dan Al-Azra membawa makna sama sahaja, iaitu darah. Namun begitu sebahagian ulama membezakan antara kedua-dua lafaz tersebut dengan mensabitkan izinnya itu adalah dengan diamnya meskipun telah hilang darahnya kepada Al-Bikr. Sedangkan pensabitan kepada darah pada hakikatnya iaitu tidak hilang sama sekali darahnya. Orang tergantung ayat. Namun begitu sebagian ulama membezakan antara kedua-dua lafaz tersebut dengan mensabitkan izinnya itu adalah dengan diamnya. Meskipun telah hilang darahnya kepada Al-Bikr. Sedangkan pensabitan kepada darah pada hakikatnya itu tidak hilang sama sekali. Dia ada jatuh ni. Jadi dikata namun begitu, sebagian ulama membezakan antara kedua-dua lafaz tersebut dengan mensabitkan izinnya, jatuh, adalah dengan diamnya meskipun telah hilang darahnya kepada Al-Bikr. Perkataan Al-Bikr itu sebagian ulama mengatakan bahawasanya Al-Bikr itu ialah orang yang masih diiktiraf diamnya itu sebagai izin walaupun hilang darah dia. Hilang darah sini bukan dengan sebab subuh lah. Hilang darah, hilang jatuh ke, darah haid tajam ke, Al-Bikr juga. Diamnya itu menjadi mu'tabar dari sisi syarak. Mu'tabar dari sisi syarak dari sudut keizinan. Diam itu dapat mu'tabar dari sudut syarak dari sudut keizinan dia. Tapi hilang darah dia, tu Al-Bikr. Sedangkan pensabitan kepada darah pada hakikatnya iaitu darah pada hakikat tidak hilang sama sekali darahnya tu, ni jatuh ni kepada Al-Azra. Kepada Al-Azra. Kalau Al-Azra itu memang hakikatnya tak pecah darah langsung. Jadi ada beza lah. Dua-duanya diiktiraf diamnya itu sebagai izin. Tapi Al-Bikr itu sama ada tak hilang darah ataupun hilang darah. Kalau Al-Azra dia hakikatnya tak hilang darah sama sekali. Kalau hilang darah dia tak panggil Al-Azra, dia panggil Al-Bikr. Gitu. Tu yang pertama. Yang kedua, menikahkannya dengan orang lelaki yang sepupu dengan perempuan. Tu syarat Al-Ijbar. Jadi kalau dia menikahkan anak perempuannya itu dengan orang yang tidak sepupu, tidak sah. Ketiganya, berkemampuan untuk membayar mahar mithil. Lelaki tersebut berkemampuan untuk membayar mahar mithil, barulah kita boleh ijbar, memaksa perempuan anak kita itu bernikah dengan lelaki tersebut. Tapi syarat ini diceritakan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullah yang dinukilkannya daripada Al-Qadhi Husain rahimahullah. Seolah-olah ni ada khilaf lah. Yang keempat pula, boleh membayar mahar tersebut dengan nilai mata wang negeri tersebut. Contoh, negeri dia, isteri dia duduk di dalam negeri Malaysia. Laki ni Indonesia, jadi dia boleh bayar pitih Malaysia. Syarat dia laki-laki itu boleh bayar pitih di Malaysia. Pitih ringgit bukannya rupiah.
Tidak berlaku permusuhan antara bapa dan anak perempuannya sebagai permusuhan yang nyata dan jelas. Ini syarat sah boleh ijbar lagi. Tidak ada permusuhan antara bapa dengan anak, baru boleh. Kalau ada permusuhan, tidak sah. Syarat ini telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Kajin rahimahullahu ta'ala dan Syekh Ibnu Al-Marzaban rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam kitab Mughni bahawa jikalau nyata jelas permusuhan antara keduanya, maka tidak boleh bapaknya menikahkannya dengan cara paksa, melainkan mendapatkan keizinan bernikah tersebut daripada anak perempuannya yang masih dara tersebut. Jadi kena elok daripada berlaku permusuhan. Permusuhan yang jelas. Jelas nyata ni makna orang tahulah. Orang tahu kata mereka dua ni musuh. Musuh ni bukan musuh nak bunuh tu, bukan, makna telagah lah. Adapun permusuhan yang tidak nyata, maka Imam Al-Mawardi, Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala telah menyatakan keharusan wali memaksakan anak perempuannya tersebut untuk bernikah. Mana tak nyata, tak zahir dia orang. Tak zahir dia orang kata, oh mereka ni dua orang ni musuh ni. Tak baiklah kau. Tak berlaku begitu. Maka boleh paksa. Dia panggil tak musuh secara zahir nyata, bahkan batin saja. Seterusnya, tidak berlaku permusuhan antara perempuan tersebut dengan lelaki yang walinya hendak menikahkannya. Bukan setakat perempuan tidak bermusuhan dengan wali, tapi perempuan juga tidak bermusuhan dengan bakal suami dia tu. Seterusnya, perempuan tersebut tidak menjadi safihah selepas balighnya. Safihah itulah yang apa nama tu? Yang membazirkan harta tanpa sebab sehingga ditahan oleh hakim harta dia. Jadi perempuan tu tidak menjadi safihah selepas balighnya, baru boleh nikah hak ijbar tadi. Menurut pandangan yang sahih bahawa orang yang menguruskan hartanya ialah hakim. Harta orang safihah memang hakim lah, sebab dia dihukumkan hakim sekat harta. Jikalau berlaku atas pandangan yang mengatakan bahawa hakim yang akan menguruskan semua hartanya, maka hakim juga akan menjadi wali untuk menikahkannya. Ni atas pandangan yang mengatakan bahawasanya hakim kalaulah apa nama tu? Dia kata, jikalau berlaku atas pandangan yang mengatakan bahawa hakim yang akan menguruskan semua hartanya, maka hakim juga akan menjadi wali untuk menikahkannya. Jadi, ada khilaf ulama. Adakah dia ni kalau safihah, hakim yang urus harta ataupun tetap wali dia? Jadi, kalau atas pandangan yang mengatakan bahawasanya, kalau dia ni safihah, hakim yang menguruskan harta dia, maka hakimlah juga akan jadi wali nikah dia. Jadi, tak ada hak ijbar lah untuk wali. Sebab tu dia kata, tidak boleh perempuan itu safihah. Pandangan ini difahami daripada perbahasan yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Namun begitu, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa harus bagi wali perempuan tersebut menikahkan anak perempuan yang di bawah kewaliannya meskipun perempuan tersebut safihah. Jadi ada pandangan. Jadi Syekh Ibnu Hajar dia buat ghayatun lirraddi. Dia buat ghayah untuk mengkritik pandangan yang mengatakan kalau seseorang itu safihah, maka hartanya diuruskan oleh hakim, maka begitu juga nikahnya. Di Syekh Tuhfah kita ni dia rak kata, oh tidak, bukannya hakim yang urus pernikahannya, bahkan wali juga yang akan urus, dan tidak menguruskan hartanya sekalipun. Mana tadi? Harus bagi wali perempuan tersebut menikahkan anak perempuan yang di bawah kewaliannya meskipun perempuan tersebut safihah selepas baligh dan juga meskipun tidak menguruskan hartanya sekalipun. Okey, yang urus harta hakim. Tapi dari sudut nikah bukan hakim, dari sudut nikah tetap wali. Itu Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa berdasarkan pendapat Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah tersebut, maka dapat difahami bahawa perempuan janda yang telah baligh lagi pula kedatangan safih padanya tidak boleh menikahkannya kecuali bapaknya sahaja. Jelaslah kalau dia dara, kalau dia janda, kemudian dia safih, jelaslah hak tu bapa sesaja yang boleh nikahkannya atas pandangan Syekh Ibn Hajar ni. Kalau atas pandangan mengatakan hakim yang menguruskan harta, maka hakim yang akan menikahkannya, maka yang akan menikahkannya hakim lah. Syekh Ali Asy-Syubramalisi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam hasyiah dia bahawa perempuan yang rasyidah ni lawan safihah, selepas baligh dan berterusan keadaan perempuan tu rasyidah, sedemikian juga wali perempuan tersebut boleh, sedemikian juga mana keadaannya terus berterusan rasyidah tu, maka wali perempuan tersebut boleh juga menikahkannya.
Jadi ala kulli halnya mengikut pandangan tuhfahnya, dia tu safihah ke, rasyidah ke, wali boleh menikahkannya. Atas satu pandangan yang lain, kalau dia tu safihah selepas balik, wali tidak ada hak ijbar, hanya hakim saja. Jadi khilaf di situ. Seterusnya syarat ijbar. Suami tersebut tidak susah dan payah untuk membayar mahar yang telah ditetapkan. Okey. Syekh Ali Syubram Malisi, tapi tadi dia kata boleh mampu bayar mahar misil. Makna tu sebagian ulama. Ni syarat sebagian ulama lain pula, ketetapan mahar tu suami mampu bayar, barulah boleh ijbar. Syekh Ali Syubram Malisi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam hasyiah dia bahawa jikalau wali bagi perempuan tersebut menikahkannya dengan orang yang tidak mampu membayar mahar tersebut, maka tidak sah pernikahannya. Tak sah. Sebab ni syarat dia, mampu bayar mahar. Syekh Abdul Hamid Asy-Syirwani rahimahullah telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa mahar yang diberikan kepada perempuan tersebut mestilah daripada harta yang di bawah milik lelaki, sama ada berbentuk nilai mata wang ataupun selainnya. Bukan milik orang lain, memang harta lelaki tu, memang harta calon suami tu, barulah dia boleh sah nikahnya dan boleh hak ijbar. Apa-apa jenis bayaran sama ada wang dan sebagainya di bawah miliknya menyebabkan sahnya pernikahan tersebut, yakni berada dalam pemilikan suami ketika akad nikah. Mana dia milik harta tu, yang nak beri mahar tu dia milik, bukan dia milik orang lain. Waktu ketika nak akad tu, harta yang nak diberikan kepada isteri dia itu milik dia, bukan harta orang lain. Seyogianya sah juga pernikahan terhadap perkara yang banyak berlaku dalam kalangan masyarakat, iaitu selain suami, seperti bapa bagi suami memberikan kepada wali perempuan tersebut kadar mahar tersebut sebelum akad nikah dilangsungkan. Maka perkara demikian itu sah pernikahannya. Jadi dia kata sah juga walaupun kita kata mestilah ketika akad nikah itu harta yang bakal menjadi mahar untuk diberikan itu masih di bawah hak milik suami. Walau bagaimanapun sebahagian keadaan uruf dah jadi uruf, iaitu bapa bagi suami ni telah menyerahkan mahar itu kepada wali perempuan tu sebelum akad nikah. Maka gitu sah tak? Sah juga. Tu Seterusnya, bapa tersebut tidak menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki yang boleh memberi mudarat. Jadi kalau dia menikahkan seorang yang tukang kaki pukul, tak boleh lah bab mudarat, tak sah nikahnya. Apabila perempuan tersebut hidup bersamanya bersama orang lelaki yang beri mudarat tadi, seperti lelaki tersebut buta ataupun lelaki yang sangat tua. Yang buta dari sudut payah nak menguruskan dia, tua dari sudut susah nak melampiaskan nafsu syahwat perempuan tersebut bila nak jima. Jadi itu memberi mudarat pada dia, maka tidak sah ijbar, melainkan semua ni izin. Tak apalah, dia redha dah, dia izin, selesai. Seterusnya ialah perempuan yang ingin dinikahkan oleh walinya itu tidak diwajibkan ibadah haji atasnya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menukilkan pandangan Imam Ibnu Imad rahimahullah ta'ala dalam Mughnil Muhtaj bahawa bakal suami boleh menghalang bakal isterinya menunaikan haji segera dan menyuruhnya supaya melewatkan ibadah haji tersebut dalam keadaan isterinya mempunyai tujuan untuk menyegerakan tunai kewajipan ibadah hajinya tersebut. Jadi dikata syarat-syarat hak ijbar yang terakhir ialah perempuan yang ingin dinikahkan oleh walinya itu tak diwajibkan ibadah haji atasnya. Jadi lagu mana? Bakal suami boleh menghalang bakal isterinya menunaikan haji segera dan menyuruhnya supaya melewatkan ibadah haji tersebut dalam keadaan isterinya mempunyai tujuan untuk menyegerakan tunai kewajipan ibadah haji tersebut. Jadi sekarang ni dia nak segerakan tunai haji, tapi bakal suami dia larang. Tak payahlah buat tahun ni, buat tahun akan datang lah. Tak payahlah buat tahun ni, buat tahun akan datang. Jadi bila dia buat tahun akan datang, mana tahun ni tidak buat haji. Bila tak buat haji, bolehlah nikah. Sebab kalau orang tu ihram, tak boleh nikah. Jadi tangguh pernikahan tu. Jadi kalau perempuan wali tersebut nak nikahkan anak perempuannya pun tak boleh, sebab dalam ihram kawan tu dalam keadaan ihram, tak boleh dinikahkan. Sekarang ni boleh ada hak ijbar bila isteri tersebut, perempuan tersebut tidak tidak melaksanakan ibadat haji yang diwajibkan. Jadi bakal suami tadi boleh untuk menghalang dia. Mana halang sini bukan tak payah buat terus, mana tangguh. Pergi nikah dulu, barulah nanti buat haji tahun depan. Kadang-kadang dia nak pergi buat haji segera, tapi suami dia boleh halang. Suruh tangguh, boleh. Supaya
wali dia tadi itu ada hak ijbar untuk menikahkan dia. Tapi kalau dia buat dalam keadaan ihram, tak boleh nak kahwinnya. Nak kahwinnya mana? Tunggu selesai dulu. Syarat-syarat yang telah disebutkan untuk sah nikah tanpa izin ataupun sebagai keharusan untuk meneruskan pernikahan. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala telah menerangkan dalam kitab Mughni dia bahawa syarat-syarat ini kemukakan ini sebahagiannya untuk menyatakan sahnya pernikahan tersebut tanpa izin dan sebagai syaratnya untuk menyatakan keharusan bagi meneruskan pernikahan dengan segera. Jadi syarat-syarat yang sampai huruf J tadi tu bukan semuanya syarat sah nikah, kan? Sebahagiannya syarat sah nikah, sebahagian lagi ialah syarat sah untuk meneruskan pernikahan. Beza. Syarat sah nikah mana dia aku terima nikahnya sekian-sekian. Kawan tu pun kata sah, sah. Ada sebahagiannya ialah syarat untuk meneruskan pernikahan dengan segera. Dengan mana? Kalau tak ada syarat tu, dia nikahkan juga hukum dia haram. Gitu. Dia tak ada syarat tu, kemudian dia pergi juga nikah, dia teruskan pernikahan dia, hukum dia haram. Syarat-syarat untuk menyatakan sahnya pernikahan tersebut tanpa izin daripada pihak perempuan adalah sebagaimana berikut. Pertamanya, dia ulang balik, cuma hak ni syarat sah. Mana hak baki itu syarat untuk meneruskan pernikahannya lah. Pertamanya, tiada permusuhan yang nyata antara perempuan tersebut dengan bapaknya. Ni tadi. Kedua, tiada permusuhan antara perempuan dan bakal suami. Pandangan ini dinyatakan oleh Imam Al-Wali Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa hanya sahaja tidak dikirakan tiada permusuhan antara perempuan dengan bakal suami tersebut sebagai syarat kerana nyata perbezaannya antara bakal suami dan wali mujbir. Jadi kena ada syarat khusus. Bukan syarat antara musuh anak dengan wali saja. Bahkan syarat yang kedua secara khusus juga, iaitu tiada permusuhan antara bakal isteri dengan bakal suami. Bukan itu sahaja, bahkan kadang-kadang dikatakan seperti mana dikatakan oleh guru kami, iaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Apa dia kata? Sesungguhnya syarat sedemikian tidak sama sekali berhajat kepadanya. Mana apa? Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya syarat nombor 2, iaitu tiada permusuhan antara suami dan bakal isteri dengan bakal suami, tak perlu. Sebab apa? Hal ini berlaku kerana ternafinya permusuhan antara perempuan tersebut dan wali memberi faham bahawa walinya tidak akan menikahkannya melainkan bersama orang lelaki yang menjadi maslahah untuk menyayangi anak perempuan yang tersebut. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari melihat, kata tak payah dah syarat nombor 2 ni. Sebab apa? Sebab kalau syarat hak pertama tu sudah memenuhi, iaitu tiada permusuhan antara wali dengan anak perempuan, pastilah wali tersebut akan memilih calon suami yang sesuai untuk dia. Bukan hak mudarat atas dia. Jadi tak perlulah syarat kedua. Beza kalau dia ada musuh antara suami dengan anak dia, antara wali dengan anak dia. Jadi kalau ada musuh, tiba-tiba dinikahkan secara ijbar, pasti dia akan pilih suami yang akan beri mudarat pada dia sebab musuh. Itu juga. Adapun semata-mata benci oleh perempuan tersebut terhadap bakal suaminya tanpa memberi mudarat kepadanya, maka tidak memberi kesan dan tidak terhalang pada kebolehan menikahkannya dengan lelaki tersebut. Semata-mata tak suka. Semata-mata tidak suka. Perempuan tu tak suka ataupun benci. Tapi perempuan tersebut tak suka pada orang tu bukan boleh beri mudarat pada dia, dah. Dia bukannya buta, dia bukannya sangat tua, dia okey, cuma dia tak apa syok mana. Dia buat filem Hindustan. Meskipun demikian, dimakruhkan bagi wali tersebut bahawa dia menikahkannya dengan orang yang semata-mata dibenci oleh perempuan, seperti mana telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Jadi kalau menikahkan anak dia yang benci suami dia, mana tak suka sampai tahap tak beri mudarat. Kalau beri mudarat tak sah lah. Ini tak beri mudarat, sekadar tidak suka, benci, meluak, maka hukumnya makruh, tapi sah. Seterusnya, lelaki yang bakal menjadi suami tersebut sekufu dengan perempuan yang akan dinikahinya. Itu jelas. Terakhir, lelaki tersebut mampu untuk membayar mahar yang telah ditetapkan. Jadi mahar mithil tu bukan syarat lah. Syarat ini bukannya tercabang dari persekufunya lelaki dan perempuan tersebut, seperti mana disebutkan Imam Az-Zarkashi rahimahullah, kerana pandangan yang mengatakan sedemikian merupakan pandangan yang lemah. Sebagai pandangan mengatakan sekufu lelaki dengan perempuan itu tafri'nya ialah nombor D. Syaratnya ialah mestilah sekufu antara lelaki dan perempuan.
Bila sekufu antara lelaki dan perempuan, maka lelaki tersebut mampu untuk membayar mahar yang telah ditetapkan. Jadi sebagian ulama mengatakan itu had nombor D ni tafriq bagi syarat sekufu antara dua orang. Sedangkan Imam Zarkashi kata tu pandangan dhaif. Pandangan mu'tamadnya diasingkan. Sekufu bab lain, mampu bayar mahar bab lain. Adapun selain daripada syarat disebutkan di atas, iaitu baki, syaratnya itu adalah untuk mengharuskan penerusan langkah yang seterusnya. Mengharuskan penerusan langkah yang seterusnya, iaitu pernikahan. Syarat-syarat yang kita sampai J tadi tu, yang sebenarnya D saja, sampai 4 ya. Yang selebihnya itu syarat untuk meneruskan pernikahan. Maknanya kalau dia terus juga tanpa ada syarat tadi, hukum dia haram. Contohnya tadi, dia dalam keadaan ihram, nikah juga, haram. Tak boleh lah. Memang haram lagi tak sah lah. Kalau nikah tu kena lagi ihram lagi tak sah. Selain daripada syarat-syarat hak yang tadi tu, maka dia panggil itu syarat bukan sah nikah. Syarat untuk meneruskan pernikahan saja. Mana kalau tidak ada syarat tersebut diteruskan nikah juga, hukumnya ialah haram. Kemudian sunat meminta izin kepada anak perempuannya yang dara untuk menikahkannya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa disunatkan bagi wali meminta izin kepada anak perempuannya yang dara untuk menikahkannya. Sunat saja. Dia tak jadi syarat, dia sunat sahaja. Dia tidak menjadi syarat, dia hanya sunat. Apatah lagi wajib, lagi jauh lah. Hal ini kerana berdasarkan sabdaan Nabi SAW, perempuan yang dara itu boleh dituntut dan disuruh bernikah, dan izinnya itu adalah melalui diamnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Hibban rahimahullah dan selain keduanya. Namun begitu menurut Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala bahawa beliau mewajibkan wali perempuan meminta izin kepada anak perempuannya untuk menikahkannya kerana zahir dan jelasnya perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi berdasarkan hadis ini ada dua pandangan. Pandangan mazhab Syafi'i kata sunat untuk minta izin. Imam Abu Hanifah kata wajib. Hadis yang kata perempuan yang dara boleh dituntut dan disuruh bernikah dan izinnya itu adalah melalui diam. Gitu. Imam Abu Hanifah kata wajib. Wajib minta izin. Bagi anak dara tadi. Kalau mazhab Syafi'i tak wajib, sunat. Hadis yang sama, pemahaman hukum yang berbeza. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj bahawa disunatkan meminta izin bernikah daripada anak perempuannya yang dara tersebut jikalau perempuan tersebut seorang mukallaf, makna bukan gila. Hal ini berlaku supaya baik sangkaannya dan lintasan hatinya perempuan terhadap tindakan yang dibuat oleh wali. Berasa baiklah kalau minta izin ni, berasa orang ada orang apa? Dihargai. Berasa dihargai. Baiklah sikit hati budak tu. Daripada nikah paksa gitu tanpa minta izin dia. Ada berasa sikitlah hati tu. Adapun perempuan yang dara lagi pula belum mukallaf, maka tidak sabit sebarang izin diperlukan padanya. Contohnya gila, contohnya budak-budak lagi. Boleh sunat minta izin, tak ada istilah minta izin seperti mana disebut tadi lah, perbahasan hak tadi. Adapun perempuan yang murahiqah, murahiqah ni hampir baligh. Dia dekat-dekat nak balik, contoh umur 14, dia tak keluar haid lagi, dia tak mimpi lagi, tapi nak hampir dah cukup umur 15 tahun. Disunatkan bagi wali untuk meminta izin untuk meminta, yang ni meminta izin. Disunatkan bagi wali untuk meminta, yang ni meminta izin, supaya perempuan tersebut faham dengan tindakannya tersebut. Sunat juga sebab murahiqah belum baligh. Murahiqah belum baligh. Sekarang ni kita kata baligh sunat minta izin, tak baligh tak sunat minta izin kerana dia masih kanak-kanak. Dah murahiqah, murahiqah ni hampir nak baligh, tapi dia bukan kanak-kanak lagi, dia hampir nak baligh. Sunat minta izin, sunat juga minta izin. Jadi sunat minta izin ni sama ada murahiqah ataupun baligh. Adapun kanak-kanak tak sunat minta izin kerana tidak ada keahlian izin pada dia. Bukan itu sahaja, bahkan disunatkan bagi wali untuk menikahkan anak perempuannya sehingga dirinya telah baligh. Tu tadilah. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa disunatkan meminta izin kepada anak perempuannya itu meskipun diri perempuan tersebut mabuk sekalipun. Asalkan dara
dan bukan kanak-kanak, murahiqah ataupun baligh, dalam keadaan mabuk minum arak contohnya, nak nikahkan dia, sunat juga minta izin. Tu ghayah lah tu. Ghayah kata sunat minta izin tu hatta dia mabuk sekalipun. Tapi kalau gila tak sunat lah, sebab dia bukan mukallaf. Hukum meminta izin kepada anak perempuannya yang telah mumayyizah. Jadi sekarang ni murahiqah sunat, baligh sunat. Dah kalau mumayyizah macam mana? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa jikalau wali bagi anak perempuan yang telah mumayyizah ingin menikahkannya, maka berlaku khilaf terhadap meminta izin kepadanya. Pandangan pertama, sunat walinya meminta izin kepada anak perempuannya tersebut kerana keumuman hadis. Hadis yang kata darah mutlak. Pandangan kedua, wajib bagi walinya meminta izin kepada anak perempuannya tersebut kerana sebagian pandangan ulama menyatakan kewajipannya. Jadi sunat juga atas pandangan mengatakan mumayyizah. Jadi 3 sekarang ni. Perempuan baligh sunat minta izin, perempuan murahiqah sunat minta izin, perempuan mumayyizah khilaf. Ada kata wajib, ada kata sunat. Kalau yang tidak mumayyiz, itu tidak ada hak keizinan daripada dia. Perempuan yang darah meminta kepada ayahnya supaya menikahkannya dalam keadaan ada lelaki yang sekufu meminangnya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau perempuan yang masih darah lagi pula telah baligh meminta kepada walinya supaya menikahkannya dalam keadaan seorang lelaki yang sekufu dengannya telah meminangnya, maka wajib ke atas bapa perempuan tersebut ataupun datuknya menerima pinangan tersebut. Ni kuasa hak mutlak ni perempuan. Jadi ada kuasa perempuan ni. Jadi ada seorang dia berkenan. Ada seorang dia berkenan. Ada seorang dia berkenan. Lepas tu lelaki ni pergi pinang dia. Kemudian perempuan ni minta supaya dinikahkan dengan orang tu. Maka orang tu sekufu dengan dia. Dia pula minta pak dia ataupun datuk dia yang wali mujbir tadi untuk menikahkan dengan orang tersebut. Maka hukum dia wajib nikahkan dia. Okay. Maknanya kalau dia tidak sekufu tak wajib lah. Kalau sekufu baru wajib. Dalam keadaan lelaki tersebut telah meminangnya dan dia pula sekufu dengan dia, maka wajib wali tadi, wali mujbir menikahkan dia. Hal ini berlaku kerana untuk menjaga diri perempuan daripada berlaku perkara-perkara maksiat yang lain. Kewajipan tersebut seperti mana wajib seseorang memberi apa? Memberi makan tu. Memberi makan. Maka kepada seseorang, sudah. Seseorang memberi makan kepada seseorang. Bukan maka tu, maka buang. Apabila orang tersebut meminta makanan. Jadi seseorang minta makanan. Kita ada pula makanan lebih. Wajib bagi. Begitu jugalah orang yang kalau dia tu sekufu. Dia pergi minang perempuan tu dan perempuan tu suruh pak dia untuk menikahkan dia. Wajib untuk menikahkan dia, wajib. Ni perempuan, pak perempuan kena tahu. Kalau pak perempuan tak menikahkan dia, nikahkan dengan orang lain juga, hukum dia haram. Ni pak perempuan kena tahu ni. Jadi pak perempuan kamu kena mengaji idahul ba. Jadi tak padan anak dia saja. Tak padan anak dia saja mengaji idahul ba, tuhfatul tulak, kasyfun nikah. Kena pak dia sekali masuk. Jadi anak tu, anak yang yang tengok pengajian ni, pi copy paste dalam link tu, pi dalam grup family. Pergi tekan, copy link majlis 1, majlis kedua, majlis ketiga. Share PDF nota tak apa, share. Ni kadang-kadang anak reti, pak tak reti, pak bodoh. Nak kata marah dia. Nak kata tua dah. Anak dah 14 dah anak. Ni anak yang ke-8 nak kahwin. Bodoh lagi. Macam mana? Jadi anak-anak yang mengaji ni, perempuan ke lelaki ke, pi copy paste link buh dalam link grup keluarga. Family. Tapi janganlah minah aku pula. Jadi pasal. Ni pengajian je nak bagi tahu hukum. Bukan suruh minah aku. Parah dia boleh. Bagus. Kemudian, maka jikalau bapa perempuan ataupun datuknya itu menghalang perempuan tersebut daripada bernikah, maka dosa bapa perempuan ataupun datuknya
tersebut, dan sultan perlu menikahkannya. Hakim, sultan perlu nikahkannya pula. Sebab ada mani' daripada wali mujbir. Ada mani' daripada wali mujbir, maka hakim akan ambil alih. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan Imam At-Tirmidzi, Imam Ibn Majah, Imam Al-Hakim, dan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, 3 perkara tidak boleh menangguhkannya: sembahyang apabila telah sampai waktunya, menguruskan jenazah apabila ada, dan perempuan yang dara apabila didapati orang yang sekufu dengannya. Ni dalil jelas. Kata bila sampai orang sekufu itu minang dia, maka wajiblah bapa perempuan tadi menerimanya. Tu ni buah hadis ni untuk nikah awal. Kalau tak aduh. Tu kata copy paste link pergi mengaji. Ni bukan mengaji pekor, mengaji hadis kali. Ni buah ni. Ni saya kena menikah ni. Ni ada hadis ni. Bodoh. Namun begitu, terdapat sebagian ulama berpendapat bahawa bapa perempuan yang dara ataupun datuk yang tersebut tidak wajib menerima pinangan daripada lelaki yang sekufu dengan anak perempuan yang tersebut. Bahkan tidak berdosa menegahkan anak perempuannya daripada bernikah. Hal ini berlaku kerana tujuan pernikahan tersebut sudah hasil dengan sultan menikahkannya. Pandangan kedua ni bukan nak kata gini, macam tu boleh tolak. Bukan makna boleh tolak. Maknanya tak dosa, tapi sultan kena nikahkan dia. Bukan kata boleh tolak, tak dosa. Bukan boleh tolak. Bukan masalah boleh tolak ke tak, masalah tidak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Kerana melihat sultan boleh nikahkan dia dengan orang sekufu tadi, maka wali tadi tak berdosa. Pandangan pertama dosa kerana ada hadis ni. Pandangan kedua tak dosa kerana melihat sultan tu boleh menikahkannya walaupun wali menegahnya. Sebab dia panggil mani' minal wali. Ada satu penghalang daripada wali mujbir, maka sultan dan hakim boleh ambil alih. Bukan itu sahaja, bahkan perempuan yang dara tersebut boleh dipaksa bernikah dari sudut bapa ataupun datuknya. Bukan itu sahaja, bahkan perempuan yang dara tersebut boleh dipaksa bernikah dari sudut bapa ataupun datuknya. Maka bagaimana perempuan tersebut boleh memaksa kedua-duanya untuk bernikah, sedangkan wajib ketika anak perempuan yang dara tersebut meminta untuk bernikah ialah semata-mata bernikah, bukannya hanya tertentu kepada pernikahannya dengan orang yang anak perempuannya telah tentukan. Jadi pandangan kedua kata tak dosa. Ilah pertamanya ialah tengok pada sultan boleh nikahkan anak perempuannya. Yang kedua pula ilah dia ialah bila seorang perempuan suruh pak dia nikah, tidak berlaku paksaan di situ kerana perempuan tu bukan mujbir. Yang mujbirnya pak dia, yang mujbirnya datuk dia. Kok mana tiba-tiba wajib pak dia tunaikan, sedangkan pak dia yang wali mujbir. Yang wajib tunaikan ni ialah nikah dengan mana-mana orang. Bukannya nikah dengan orang yang ditentukan sahaja. Dia kita lihat ke situ. Jadi pandangan kedua dia ada dua illah. Pertamanya ialah dari sudut sultan boleh nikahkan dia. Dan yang kedua tak berdosa dari sudut bukannya perempuan itu menjadi mujbir kepada pak dia ataupun datuk dia, sedangkan pak dengan datuk dia yang wali mujbir. Kok mana kena paksa nikahkan dia? Terbalik pula keadaan. Habis, perempuan yang dara meminta kepada ayahnya supaya menikahkannya dalam keadaan tiada siapa yang minangnya. Tadi orang pinang dah. Lepas tu perempuan tu kata nak menikah dengan dia. Wajib tunaikan. Hak sekarang ni dia suruh menikahkan dengan orang lain, tapi dalam keadaan tak ada siapa yang pergi minang. Maka adakah wajib wali dia menikahkan dia? Jadi Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau seorang perempuan yang masih anak dara meminta bapaknya atau datuknya untuk menikahkannya dalam keadaan perempuan tersebut tidak menentukan mana-mana orang lelaki yang hendak dinikahkannya, dan dalam keadaan tiada seorang lelaki pun yang minangnya, maka zahir daripada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ialah wajib atas bapaknya atau datuknya menyegerakan pernikahannya, seperti mana perempuan tersebut menyatakan kehendak bernikah dengan lelaki sekufu yang telah ditentukannya. Wajib juga nikahkan dia. Jadi dua masalah yang wajib menikahkan dia. Pertamanya ialah orang lelaki sekufu mari pinang dan dia nak suruh kahwin dengan dia, ataupun dia minta pada pak dia untuk menikah dengan siapa-siapa tanpa ada orang yang minangnya, maka wajib juga. Hukum wali mengijbarkan nikah terhadap anak perempuannya yang memiliki dua faras asli, atau satu faras asli dan satu faras tambahan. Sekarang ni anak perempuan dia ada dua faras, dua-dua asli. Mana dua-dua asli ni? Maknanya lelaki ni
Yang bakal jadi suami dia ni boleh jimat warna satu. Oh, syok juga. Berasa boring hak tu, boring hak dua. Berasa hak dua boring, boleh satu balik. Dia ada dua. Ataupun ada dua, tapi satu asli, satu tambahan. Tambahan ni daging tambahan lah, biasa. Dia tidak ada, dia bukannya farah yang asli, dia berbentuk farah saja. Tu dia panggil farah tambahan. Jadi boleh ke tak wali ni mengijbarkan nikah, memaksa dia nikah? Tu ya. Syekh Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala, Ibn Qasim kata dalam hasyiah dia, dan Syekh Ali Syubramalisi dalam hasyiah dia, telah menjelaskan masalah berkaitan dengan anak perempuan bagi wali tersebut memiliki dua faraj. Masalah tersebut adalah sebagaimana berikut. A. Jikalau hilang darah perempuan tersebut melalui persetubuhan pada salah satu faraj yang asli daripada dua faraj yang asli, maka hilanglah hak ijbar wali tersebut dengan sebab hilangnya darah dan terjadinya persetubuhan pada salah satu daripada dua faraj asli. Masalah pertamanya ialah dia ada dua farah yang asli, tiba-tiba salah satu farahnya telah disetubuh di orang lain, sama ada zina ataupun sebagainya, maka wali tersebut tidak boleh lagi ada hak ijbar, tak boleh paksa lagi nikah kerana telah disetubuhi salah satu daripada dua farah asli. Masalah B, jikalau hilang darah perempuan tersebut melalui persetubuhan pada faraj yang asli sahaja, bukannya faraj tambahan yang lain, maka hilang juga hak ijbar wali tersebut dengan sebab hilang darah dan terjadi persetubuhan pada faraj yang asli. Ni satu asli, satu tambahan. Yang dipijimok tu dekat yang asli, turut gugur hak kewajipan ijbar tadi. C, jikalau hilang darah perempuan tersebut melalui persetubuhan pada faraj tambahan sahaja, bukannya faraj yang asli, maka tidak ternafi hak ijbar. Satu faraj asli, satu faraj tambahan. Yang pijimoknya ialah faraj tambahan. Faraj asli tak sentuh langsung, maka boleh lagi ada hak ijbar. Kerana farah tambahan tu tak dikira farah asal dia. Dan terakhir, jikalau hilang darah perempuan tersebut melalui persetubuhan pada salah satu daripada dua faraj perempuan tersebut dalam keadaan samar-samar dan tidak dapat memastikan faraj manakah yang asli antara kedua-dua faraj tersebut, maka wali masih mempunyai hak ijbar kerana kebarangkalian dan ketidakpastian sesuatu itu tidak menafikan hak ijbar wali tersebut. Sekarang ni ada asli, ada tambahan. Ada orang pergi jimak dia dan dia tak tahu yang dijimak tu farah asli ke farah tambahan. Maka macam mana? Masih lagi ada hak ijbar kerana al-aslu adamu raf'i haqqil ijbar. Asalnya ialah tidak angkat lagi hak ijbar. Maka boleh lagi wali memaksa nikah perempuan, anak perempuannya tadi dengan orang lain. Menikahkan anak perempuan yang janda melalui izinnya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa tidak diharuskan bagi seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya yang janda kecuali dengan mendapat keizinan daripadanya. Janda kena izin lah. Hal ini kerana berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala yang telah lalu. Bukan itu sahaja, bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah mengeluarkan sebuah hadis daripada Khansa binti Khudam bin Khalid Al-Ansariyah bahawa bapaknya telah menikahkannya dalam keadaan beliau sudah pun janda. Maka beliau membencinya dan tidak menyukai perihal tersebut. Kemudian beliau datang kepada Nabi SAW dan baginda membatalkan pernikahan tersebut. Ini jelas menunjukkan bahawasanya kalau nak menikah dengan janda kena izin. Hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala itu menunjukkan bahawasanya beliau merupakan dara. Namun begitu, menurut pandangan yang sahih ialah riwayat yang pertama, iaitu beliau sudah menjadi janda. Oleh itu Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa perempuan yang sudah janda sudah mengetahui tujuan pernikahan. Maka wali bagi perempuan tersebut tidak boleh memaksakan anaknya yang sudah janda untuk bernikah. Kenapa? Illah dia ialah perempuan janda sudah mengetahui tujuan pernikahan tu. Nak gimana? Kalau nak darah tak boleh pergi blur. Maka berhajat kepada wali untuk menikahkan dia walaupun tanpa izin. Hukum wali bagi anak perempuannya yang telah kembali darahnya menikahkannya tanpa izin. Pula dah. Sekarang ni janda tiba-tiba jadi darah wali. Ni payah berlaku lah. Takkan berlaku pun, cuma takdir saja. Dia darah dah. Hilang darah tiba-tiba kembali darah dia. Adakah dia pun wali tadi tu boleh menikahkannya tanpa izin? Syekh Khatib Asy-Syarbini telah menjelaskan dalam Mughni bahawa tidak diharuskan bagi wali bagi anak perempuannya yang telah janda untuk menikahkannya tanpa izinnya meskipun telah kembali semula darahnya sekalipun. Perkara ini seperti mana dijelaskan oleh Imam Abu Al-Khalf At-Tabari dalam Syarah Al-Miftah. Tak boleh juga.
Sebab apa? Sebab asalnya sudah jadi janda, walaupun kembali semula pada darah. Tapi kalau jadi janda, kemudian kembali pada darah, syok. Perempuan yang pernah merasai persetubuhan melalui dubur, hilangkah hak ijbar wali? Syekh Ali Ash-Shubram Malisi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Hasyiah Ali Shubram Malisi ala Nihayatul Muhtaj bahawa hak ijbar pernikahan ke atas wali pada anak perempuannya itu tidak hilang apabila perempuan tersebut telah merasai kelazatan persetubuhan melalui dubur. Sekarang ni ada orang berzina dia ikut dubur contohnya. Adakah hilang hak ijbar? Tak hilang. Sebab yang iktibarnya farah, bukannya dubur. Hukum wali menikahkan anak perempuannya yang janda dengan izinnya kepada orang yang namanya lain daripada asalnya. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah berkaitan menikahkan anak perempuan yang janda dengan lelaki yang bukan namanya yang asal. Jikalau bakal suaminya itu mengubahkan namanya yang asal, kemudian anak perempuannya yang janda itu jika mengizinkan walinya untuk menikahkannya dengan lelaki tersebut, maka sah nikahnya dengan syarat perempuan tersebut mengisyaratkan kepada lelaki yang bernama dengan namanya yang bukan asli. Jadi suami dia ni nama lain, dia pibuh nama lain. Contohnya nama asal Azam, dia pitukar nama Masam. Patutlah ke mana? Jadi sekarang ni nama asal bakal suami dia tu Azam, bukannya Masam. Tapi boleh tak? Boleh dengan izin perempuan tersebut, dengan syarat dia mengisyaratkan orang lelaki tersebut yang bernama Masam tadi pun. Walaupun Masam tu bukan nama dia, yang namanya asalnya Azam. Tapi sah juga. Itu dia kata, jikalau bakal suami yang mengubahkan namanya yang asal, kemudian anak perempuannya yang janda itu jika mengizinkan walinya untuk menikahkannya dengan lelaki tersebut, maka sah nikahnya dengan syarat perempuan tersebut mengisyaratkan kepada lelaki yang bernama dengan namanya yang bukan asli. Syarat sebab dia guna nama lain. Nak nama asli. Berlakon. Nama berlakon. Guna nama lain. Guna nama lain. Betul sama. Guna nama lain memang tak sah lah kalau perempuan. Biasa perempuan, aku nikahkan kau dengan Fatimah binti sekian-sekian. Sedangkan perempuan tu bukan Fatimah binti sekian, orang lain. Ini tak sah. Sama lah kalau realiti pun, kita nikah dengan Fatimah tu, dalam akad sebut nama lain. Nama lain lah. Nama apa? Nama Sofia binti Ramli. Kita tak isyarat ke siapa dia tu. Umum gitu je. Tak sah. Sebab tak bertepatan dengan Fatimah yang kita nak kahwin tu. Yang kita nak kahwin Fatimah ke Sofia. Jadi kalau nak ubah nama tu boleh, tapi kena isyarat takut Sofia lain. Nama gelaran. Gelaran tak apa. Gelaran tu nama dia agak lah. Apa tu? Gelaran boleh nama asli kalau tukar nama lain, nama gelaran nama juga. Tidak boleh menikahkan anak perempuan janda yang masih kecil. Maknanya dia tu masih kecil, mana dia tidak baligh tapi janda dah. Dah pernah merasai persetubuhan dah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam kitab Najmul Wahash bahawa tidak boleh wali bagi anak perempuan tersebut menikahkan anaknya yang janda lagi pula masih kecil sehingga perempuan tersebut baligh. Tak boleh. Sebab dia tak darah lagi. Hal ini berlaku kerana bapa bagi perempuan tersebut hanya sahaja ada hak ijbar pada anak perempuan yang darah sahaja, sedangkan perempuan yang janda diisyaratkan mendapat keizinannya untuk menikahkannya oleh walinya. Sekarang ni dia ni janda. Kita tidak boleh menikahkan janda melainkan izin dia. Sedangkan izin ni diiktibar oleh syarak ketika baligh. Sekarang ni dia masih kanak-kanak, jadi tidak boleh menikahkannya melainkan telah baligh. Oleh itu, tidak dikirakan sama sekali izin daripada perempuan kecil yang status janda tersebut melainkan selepas baligh menurut ijma' ulama' tanpa berlaku khilaf. Hasilnya terhalang bagi walinya untuk menikahkannya sebelum baligh perempuan tersebut. Namun begitu, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala telah berpandangan bahawa boleh dan harus bagi wali bagi perempuan janda yang masih kecil tersebut dinikahkan oleh bapaknya. Ini Imam Abu Hanifah. Benda yang Imam Abu Hanifah kata boleh, kita tak boleh. Benda yang kita kata boleh, dia tak boleh. Hal ini kerana berdasarkan illah ijbar menurut beliau.
Imam Abu Hanifah iaitu ialah perempuan tersebut masih kecil saja. Tadi kita sebut tadi, kenapa boleh ijbar? Kerana kanak-kanak. Jadi itlaq. Sini dapat jawapan lah. Budak-budak tadi menurut Imam Abu Hanifah boleh hak ijbar kalau kanak-kanak. Jadi bila kanak-kanak sama ada darah ataupun janda. Kalau Imam Syafi'i darah saja. Jadi darah ni sama ada kanak-kanak ataupun tidak. Jadi mazhab kita darah. Tak mesti darah dengan kanak-kanak tak. Darah saja. Darah mana sama ada kanak-kanak ataupun tidak. Baru boleh ijbar. Sekarang ni kanak-kanak dah janda, tak boleh. Hal ini kerana berdasarkan ilah ijbar menurut beliau ialah perempuan tersebut masih kecil sahaja, bukan syaratnya ialah darah. Itu Imam Abu Hanifah tadi. Para ulama al-ashab asy-Syafi'iyah telah menyatakan bahawa hanya saja kami mengatakan masih kekal kewalian bapa atas perempuan janda yang masih kecil tersebut pada hartanya kerana sebabnya itu wujud, iaitu perempuan tersebut masih kecil, sedangkan sebab ijbar itu ternafi, iaitu darah. Jadi para ulama ashab asy-Syafi'iyah, jadi al-ashab asy-Syafi'iyah, ulama ashab lah. Kalau dalam kitab-kitab fiqh bila sebut wajhun, aujah tu, aujah tu makna beberapa wajhun, beberapa pandangan wajhun. Wajhun tu makna pandangan al-ashab. Jadi para ulama al-ashab kata, kami mengatakan masih kekal kewalian bapa atas perempuan janda yang masih kecil pada harta kerana sebabnya itu ada. Mana sebabnya? Iaitu perempuan itu masih kecil. Jadi boleh menjadi wali dari sudut harta kerana di sudut kecil. Tapi tidak boleh untuk ijbar dari sudut dia itu tidak darah. Yang boleh darah, yang boleh kita ijbarnya sebab darah. Tapi sekarang ini ternafi hak ijbar, iaitu hak ijbarnya darah. Tetapi masih lagi jadi wali dari sudut harta kerana dia masih kecil. Jadi wali harta dengan wali nikah agak berbeza. Jadi dia buat umum khusus mutlak begini. Setiap orang yang boleh menjadi wali nikah pasti boleh menjadi wali harta. Tetapi tidak semua orang yang menjadi wali harta boleh jadi wali nikah. Tu kaedah dia. Umum khusus mutlak. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa tidak diharuskan bagi wali menikahkan anak perempuan janda yang kecil tersebut, yakni perempuan yang tidak gila dan bukan hamba. Dia dalam kitab Mughni sebut tidak diharuskan bagi wali menikahkan anak perempuan janda yang kecil tersebut, yakni perempuan yang tidak gila dan bukannya hamba. Sebabkan janda tak boleh nikah melainkan setelah baligh dan setelah mendapat izinnya. Nak menikahkan waktu kecil tak boleh sebab tidak ada hak ijbar. Nak minta izin pada dia tak boleh sebab tidak diiktibar syarak. Jadi kena tunggu balik juga janda ni, janda kecil. Wallahu a'lam. Rehat sebentar. Kuasa apa tu? 117. Laju ke? Tadi masuk apa? 102. Laju kan? Ya betul. Itu. Biar awal. Soalan? Sini. Bismillah.
Kalau mudarat. Kalau mudarat mesti tak sekufu. Kalau mudarat lebih contoh buta, gila, tua, tu confirm tak sekufu. Jadi lazim kata kalau dia beri mudarat dia tak sekufu. Ada? Ada? Bak keturunan ada? Ya ke datang? Ha? Nikah apa? Ketika muda. Lepas tu? Menikah ketika muda? Menikah ketika usia muda. Lepas tu? Perempuan balik. Oh. Jadi dia kalau kita ni tak terikat dengan undang-undang, wajib lah. Beri contoh kalau undang-undang negara tu kata kena umur sekian-sekian baru boleh kahwin. Maka dia terikat dengan wali amri lah pula. Mana tak wajib dari sudut mana? Dari sudut undang-undang tak lepas. Tapi kalau kita ni bebas macam zaman Nabi, tak ada apa umur, wajib lah. Kita tak boleh sebab terikat wali amri buat hak umur. Besar juga lah. Asasnya sepupu lah. Sebab tu kata link ni pikir-pipih beri kat keluarga. Dengar jadi dah. Tak mengaji tak apa, dengar lah. Kuliah? So dah. Macam dia? Sen 2 lah? FKI? Kau apa? Kau apa? Lelaki lah. Khatam Jumaat kan? Wasail. Sabtu. Bukan Jumaat. Dia buat apa? Dia kata nak masak nasi arak. Biasa 150 kita kata ni buat kenduri tau lah 10 orang mari. Buat kenduri 150 makan apa tu? Buat banyak sikit je. Buat macam dia kata banyak sikit tak apa. Hati orang ramai lah. Tu dia beli kambing. Tadi nak kata bila nasi arak ke apa kata. Nasi arak Ambo bagi 200 kata. Ambil lah banyak sikit. Ni beli apa benda ni? Dia kata 10 orang main ikut ngajar ni. Tahu 10 orang. Waktu khatam tengok berapa orang. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Okey, sambung.
Hukum menikahkan anak perempuan janda yang kecil dan gila atau hamba sebelum baligh. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Mughni bahawa dibolehkan bagi bapa anak perempuan janda yang kecil dan gila tanpa izinnya. Aish, nak pula ni. Dibolehkan bagi bapa anak perempuan janda yang kecil dan gila menikahkannya. Tinggal tu. Menikahkannya tanpa izinnya sebelum baligh. Beza. Tadi tu janda yang kecil sahaja. Ni tambah gila. Tambah gila boleh lalu. Beza. Tadi janda yang kecil tak boleh kahwin sebab dia tu tidak ada hak ijbar. Nak minta izin tidak ada iktibar syarak sebab dia masih kecil. Kena izin baligh lah. Sekarang ni dia gila tambah satu lagi. Boleh lalu. Walaupun tanpa izin dia. Bukan itu sahaja, bahkan diharuskan juga bagi datuknya jikalau tiada bapaknya untuk menikahkan cucu perempuan kecil yang berstatus janda dan gila kerana kebaikan tertentu, ada maslahah. Adapun hamba perempuan kecil yang janda, maka harus penghulunya menikahkannya meskipun tanpa izinnya. Tapi kalau hamba tu kecil janda, penghulu boleh nikah. Kalau perempuan kecil janda, wali tak boleh nikah. Tapi kalau dia status hamba, penghulu boleh nikah kan? Dia beza tu. Janda, orang yang hilang darahnya melalui persetubuhan halal ataupun haram. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam Mughni telah menjelaskan bahawa janda yang dimasukkan pada perbahasan-perbahasan sebelumnya itu umum, sama ada hilang darahnya dengan sebab perkara halal atau haram. Sama ada zina tak zina. Asalkan dah setubuh, bukannya hilang darah dengan sebab selain setubuh. Kalau hilang darah dengan sebab selain setubuh, hak tu al-bikru lagi, darah bersudut hukum, bukan pada hakikat. Tapi sekarang ni ialah dia ni dah setubuh, sama ada halal ataupun haram, difarash, automatik dia janda. Hal ini berlaku kerana perempuan tersebut tetap disebut sebagai thayyib, janda lah. Begitu juga hukumnya seperti janda apabila perempuan tersebut disetubuhi dalam keadaan diri perempuan tersebut gila ataupun dipaksa seperti dirogol. Samalah, dia dipanggil janda. Ataupun dalam keadaan dirinya tidur menurut pandangan asah. Dia disetubuhi dalam keadaan tidur, dia disetubuhi dalam keadaan gila, dia disetubuhi dalam keadaan dirogol. Tu semua tu janda belaka. Namun begitu menurut pandangan qadim Imam Syafi'i rahimahullah bahawa orang yang berzina dihukumkan seperti hukum darah. Ni pandangan dhaif. Hilang darahnya dengan sebab wati syubhat, adakah masih kategori perempuan yang darah? Tadi halal haram, ni syubhat pula. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam Mughni telah menerangkan bahawa perempuan yang disetubuhi dalam keadaan syubhat, maka hukumnya ialah janda juga, seperti mana persetubuhan secara halal ataupun haram kepada seorang perempuan. Wati syubhat ni banyaklah. Boleh kiyah nanti akan datang wati syubhat berlambak. Jadi kiyah sini saja. Adakah wati syubhat itu dikira janda? Ya. Hilang darah perempuan dengan sebab umpama monyet bersetubuh bersamanya. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Ni Syekh Ibn Hajar sebut monyet bukan kita reka ni. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah, mungkin berlaku zaman dia, bahawa hilang darah seorang juga dikira apabila sebab hilangnya itu adalah dengan sebab bersetubuh bersama umpama monyet, seperti disebutkan oleh Imam Al-Adhra'i rahimahullah dalam Qutul Muhtaj. Mana jimak dengan binatang pun, asalkan dia tu pernah jimak walaupun dengan binatang sekalipun, tetap hilang darah, tetap dia panggil janda. Hilang darah bukan disebabkan persetubuhan. Ni Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa seorang perempuan yang hilang darahnya disebabkan jatuh dan umpamanya berlaku khilaf, sama ada masih dikategorikan sebagai perempuan yang darah ataupun tidak, khilaf. Pandangan asah tidak memberi kesan terhadap status seorang perempuan sebagai anak darah, bahkan hukumnya adalah seperti mana perempuan yang darah kerana dirinya belum berpengalaman bersetubuh sama lelaki. Itu dia punya dobit dia. Asalkan tak ada pengalaman, hilang kau tak hilang, tetap darah. Pandangan yang kedua, dirinya dikategorikan sebagai janda kerana hilang darahnya. Hilang darah secara mutlak, sama ada dengan setubuh ataupun tidak, dikategorikan sebagai hilang. Pandangan ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Imam Ar-Rafi'i rahimahullah turut menyatakan bahawa berlaku khilaf ulama ini
Juga pada perempuan yang hilang darah dengan sebab sakit. Sama juga. Hilang darah sebab sakit, khilaf. Ada yang kata hilang, ada yang kata tak hilang. Yang pandangan asah tidak hilang. Tidak hilang status darah. Hilang sifat malu seorang perempuan, adakah dikira hilang darahnya? Mampu. Zaman sekarang tak malu mana? Malu tapi tak malu mana? Tak malu mana? Tak malu lah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah menaskan dalam Al-Um bahawasanya jikalau seorang perempuan telah hilang sifat malunya dengan sebab keluarnya ke pasar-pasar dan bercampur dengan para lelaki dalam keadaan darahnya belum hilang, maka hukum perempuan tersebut masih seperti perempuan darah. Mujur gitu. Keluar pasar-pasar, mana apa? Makna perempuan yang baiknya ialah dia tu tak suka tonjol depan Nabi. Itu ya. Tu kesimpulannya. Tadi baru dengar Baba Basit. Hafizahullah Ta'ala, dia kata perempuan yang salihah yang boleh jadi isteri ni ialah perempuan yang suka duduk rumah. Kalau nak keluar tu malah. Bukannya tak keluar langsung. Nak keluar tu, keluar lagi. Gitu kan. Lebih kurang. Sekarang tak tahu. Sekarang bukan nak tunggu keluar. Tak payah tunggu keluar, tengok phone je. Tahu dah. Dia ni. Sekarang tak payah tunggu keluar dah. Sekarang keluar juga. Keluar kot TV. Keluar kot handset. Tahu dah. Perempuan. Oh, bini dia ni. Tahu dah. Adakah hilang darah? Tak hilang. Wujud tak hilang. Kalau hilang, habis cerita. Aku nikah dengan janda belaka. Tapi dari sudut ukur dulu jai, tak bagus lah tu ya. Hilang darah seseorang dengan sebab memasukkan jari. Sudah. Tajam darah haid dan lama membujang. Lama membujang pun boleh hilang darah ke? Bukan hilang teruna, hilang darah. Syekh Adamiri rahimahullah ta'ala dalam kitab An-Najmul Wahaj dan Syekh Khatib Syirvini telah menjelaskan bahawa hilang darah seorang perempuan dengan sebab memasukkan jari, tajamnya keluar darah haid, lama membujang dan sebagainya termasuk pada hukum umpama jatuh, iaitu masih dikategorikan sebagai darah. Samalah. Jadi dhabit muktamadnya ialah kalau setubuh saja baru hilang darah, sama ada wati syubhat ataupun haram ataupun halal ataupun dengan binatang, asalkan dia setubuh maka baru hilang darah. Tiada darah ketika lahir, masihkah dihukumkan perempuan yang darah? Lahir janda lalu. Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, Imam Ar-Ruyani rahimahullah dan Imam As-Saimari rahimahullah telah menyatakan bahawa jikalau perempuan tersebut dilahirkan dalam keadaan tiada darah sama sekali, maka tiada berlaku khilaf ulama bahawa dirinya dihukumkan seperti perempuan yang darah. Jadi masih lagi iktibar diamnya itu sebagai izin, kerana dia masih dikategorikan sebagai darah dan boleh ada hak ijbar atasnya. Perempuan mengakui darahnya atau jandanya, bolehkah membenarkan perkataannya? Sekarang ni dia cakap, aku ni darah lagi. Boleh sabit tak perkataan itu? Aku ni janda dah, boleh sabit tak? Boleh percaya tak perkataan itu? Syekh Adamiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam kitab Najmul Wahaj fi Syarhin Minhaj bahawa jikalau seorang perempuan mengakui dirinya masih darah ataupun sudah janda, maka boleh dibenarkan perkataannya kerana perempuan tersebut lebih mengetahui dan tidak boleh ditanya berkaitan sebab dirinya menjadi janda. Itu. Aku janda dah. Boleh tak lelaki tu kata sebab apa janda? Tak boleh. Tidak ada hak. Kalau tanya juga perempuan tu tak wajib jawab. Dan tak wajib jawab dengan betul. Dengan sebab zina ke tak payah. Kalau dia berzina sungguh pun kena bohong. Aku hilang janda, hilang darah ni ada lah sebab dia. Sebab jatuh dulu. Bohong lah apa pun. Sebab tu aib zina. Tidak boleh dia membuka aib dia tu berzina. Hukum dia haram. Tu. Jadi boleh sabit perkataan dia boleh. Kerana dia yang tahu diri dia sendiri dan tidak ada hak untuk orang lain tanya sebab kehilangan janda, sebab kehilangan darah. Syekh Khatib Syirvini dalam Mughni menerangkan bahawa diterima pengakuan tersebut meskipun perempuan tersebut statusnya orang fasik. Walaupun dia ni, contohnya dia ni terkenal dengan orang fasik. Boleh jadi zina kot. Tak boleh. Kita tak boleh duk menghukum orang tanpa ada bukti. Walaupun dia jahat lah ke mana sekalipun, dia bergaul dengan orang lelaki sekalipun, tapi jangan tuduh orang zina. Tuduh orang zina, padah dia. Bukan itu sahaja, bahkan Imam Ibnul Muqri rahimahullah menyatakan bahawa diakui pengakuan tersebut tanpa sumpah sekalipun. Tak payah al-bayyinah. Tidak perlu kepada sumpah al-yamin. Tidak perlu kepada bukti. Cukup dia kata aku janda, selesai.
Perempuan yang tidak hilang darahnya dengan sebab bersetubuh. Pula dah. Dia setubuh dah tak hilang darah. Adakah darah? Tu Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughni bahawa hasil yang dapat difahami daripada perkataan ulama pada zahirnya bahawa perempuan yang darah apabila disetubuhi pada farasnya dalam keadaan tidak hilang darahnya dengan sebab tebal darahnya, maka hukumnya seperti mana demikian, iaitu masih dikategorikan darah. Itu. Namun begitu menurut pandangan yang aujah, pandangan yang kuat, perempuan tersebut tetap dikategorikan sebagai janda kerana telah merasai setubuh. Jadi pandangan muktamad mudah. Dhabitnya kalau merasai setubuh, gilah mana keadaan pun tetap panggil janda. Tu. Bayar ni. Kalau dapat bini gini mampus kita. Kalau selaput darah tebal ni habis kita ni. Namun begitu. Pandangan aujah tersebut disebutkan juga oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam Tuhfah. Darah saja pada tadi ni. Perempuan mengakui dirinya janda selepas akad nikah. Pula dah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj berkaitan seorang perempuan mengaku janda selepas akad nikah. Maka jikalau seorang perempuan mendakwa dirinya janda selepas akad nikah telah berlangsung dan walinya sendiri telah menikahkannya tanpa izin perempuan tersebut, maka wali tersebut perlu membenarkan perempuan tersebut jika benar dengan sumpah, kerana akan berlaku perkara pada membenarkan perempuan tersebut daripada pembatalan nikah. Gini. Sekarang ni perempuan ni dia mengaku janda selepas akad nikah. Jadi apa isu dia? Isunya ialah kalau dia ni anak dara, pak dia ijbar. Pak dia paksa nikah. Jadi pak dia tak minta izin ke dia. Dia pun akad nikah. Saja aku nikah dah. Aku nikahkan akad nikah. Sah. Tiba-tiba lepas pada tu perempuan ni mengaku kata aku ni janda. Makna dia tu ikutkan tak sah lah. Sebab apa tak sah? Sebab nak nikahkan janda ni kena minta izin. Pak dia sekarang ni nikahkan dia tanpa izin. Jadi adakah sekarang ni batal akad nikah tersebut ataupun macam mana? Maka dia kata wali tersebut perlu membenarkan kenyataan perempuan tu jika benar dengan sumpah. Jadi wali bagi perempuan tersebut kalau nak membenarkan perkataan anak dia yang kata janda tadi, boleh, tapi dengan sumpah. Kena kait sumpah ni payah. Sebab apa kena kait sumpah? Kerana kait sumpah tadi, kerana akan berlaku perkara pada membenarkan perempuan tersebut daripada pembatalan nikah. Mana? Kalau kita kata sumpah, betul lah dia ni janda, mana akan batal nikah dia. Jadi membatalkan nikah ni satu benda yang ditegur syarak pada asal. Jadi tidak boleh sewenang-wenangnya membenarkan perkataan anak perempuannya yang mengatakan dia janda melainkan dengan sumpah. Bila dah sumpah, baru sahlah batal pernikahan tu, nikah semula. Tu. Bukan itu sahaja, bahkan jikalau disaksikan oleh 4 orang perempuan pada pernikahan tersebut, niscaya tidak batal pernikahan tersebut kerana harus hilang darahnya itu dengan sebab jarinya atau seumpamanya, seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi, Imam Ruyani, meskipun Al-Qadhi Husain memfatwakan sebaliknya. Jadi dia kata, jikalau disaksikan oleh 4 orang perempuan pada pernikahan tersebut, niscaya tidak batal pernikahannya. Ada ketika nikah, ada 4 orang saksi perempuan yang mengatakan dia dara. Lepas tu lepas pada dia kat nikah sah, dia kata janda. Boleh membenarkan tak perkataan perempuan tu? Tak boleh. Sah nak nikah dia sah. Sebab apa? Sebab ada ihtimal dia tu pergi korek jari sendiri sampai habis darah dia. Sebab ketika pernikahan itu 4 orang perempuan telah menjadi saksi dia itu darah. Jadi tadi tu tak ada orang saksi, tak ada saksi yang mengatakan dia darah. Tiba-tiba dia ni mengakui kata aku ni janda selepas sah akad nikah. Maka bapa perempuan tersebut kalau nak kata dia ni betul, kena wajib sumpah. Barulah batal pernikahan tu. Tapi kalau ni ada saksi 4 orang, sah, tidak boleh kata batal. Kalau dia kata janda tu, boleh ihtimal kata dia tu hilang darah dengan sebab jari. Hilang darah dengan sebab pecah darah ke, dengan sebab hid ke, apa-apalah yang bukan persubuhan tu. Sah juga nikah dia. Tidak perlu ulang semula. Ini fatwa yang dikatakan Imam Al-Mawardi dan Imam Ar-Ruyani lah. Beza dengan Qadhi Husain. Dia kata tak sah juga. Ukhilah tu. Kau suap apa dah?
Ha? 122. Wallahu a'lam. Ada soalan? Cara? Cara apa? Dah tadi sebut. Cahadara tu dengan sebab jari. Dengan sebab jarinya atau seumpamanya. Seumpama tadi dah tajam hik ke. Terjatuh ke. Ihtimal gitu. Darah tu apa dia? Darah tu selaput darah dalam farah. Hak tu akan pecah bila jimuk saja. Akan keluar darah. Sebab tu kalau tebal, payah. Macam Nabi contohnya, bini dia tebal habis cerita. Dia bubuh pun tak bubuh lagi. Habis cerita Nabi. Ada soalan? Betul? Pengesahan darah pula. Pengesahan darah. Maknanya lepas nikah tu dia janda gitu. Oh, doktor kata janda. Sedangkan kita ni nak darah. Boleh minta. Dia ada khiyar cerai. Sebab dia panggil bohong. Tu dia panggil. Siapa tak tahu? Siapa tak tahu? Tak tahu. Payah tak tahu. Baru hilang pun lepas nikah kot. Ihtimal. Tak apa? Yalah. Maknanya dia sebelum nikah tu dah check up. Dah cakap kata darah. Cakap kata darah lah. Lepas tu pas nikah tiba-tiba hilang. Maknanya dia sebelum nikah dah cakap kata darah. Result lambat tu dah bagi tahu keputusan rumah. Macam mana? Tak sempurna darah. Sah tu sah lah. Tapi dari sudut khiyar, kita mikir khiyar tu ya. Sah memang sah. Sah tak salah sebab dia selagi dia belum setubuh, dia masih darah hukum dia. Cuma darah hakikat tu lah. Darah hakikat tu dah tak ada dah. Kita dah mikir, dah mikir lah khiyar ni. Khiyar ke kena? Rasa zahirnya kalau boleh khiyar, kalau dia doktor sahkan sebenarnya sebelum nikah tu tak darah dah. Kita lelaki ni nak darah. Tiba-tiba tidak begitu. Macam ni lah. Macam apa? Macam apa tak mari lah. Apa itu yang bak unnah tu? Ingat itu. Ada jilid satu itu. Sebelum nikah dia ada kemampuan jimuk. Pas nikah tak ada. Ada jilid satu tu, tapi tak ingat hukum.
Sebelum nikah tu dia ada kekuatan tu jima' dengan mana dia tidak ada penyakit unah. Lepas tu pas nikah ada tiba-tiba. Boleh basah ke tak? Ada tu tapi tak ingat hukum. Lebih kurang gitu lah. Nanti bak khiyar pun ada juga ni. Ni khiyar tak sampai ni. Tapi dari sudut sah nikah sah lah. Dari sudut khiyar ke tak tu, tu kena tengok semula tu. Ada dulu jilid satu dulu. Seorang lelaki-lelaki kalau dia tu ada kekuatan jimat sebelum nikah, punya lepas pada tu tak ada dah. Tak ada nak jimat pun. Bukan rasa jimat, tak ada nak jimat langsung. Lemah dah. Adakah ada boleh hak khiyar ataupun tidak? Mana fasah ke apa? Dia ada tu jilid satu. Tak ingat kita. Benda furuk kena ingat kan? Benda tak kahwin. Tak ingat apa? Ha? Tak ada apa? Sebarang takik. Tak boleh tengok dah. Lain tak ada pula. Apa tadi? Soalan? Tak boleh. Betulkah jin boleh setubuhi manusia? Betul? Kalau berlaku kepada perempuan, adakah hilang darahnya? Hilang? Habis cerita. Tadi hak monyet bersetubuh dah. Boleh hilang darah? Boleh dia perasan jin bersetubuh dia. Dia berasa kelazatan jimat tu. Lepas tu hilang darah. Hilang. Tak kisah bangsa. Tadi monyet pun tahu. Monyet ke, manusia ke, jin ke. Kalau hilang darah sebab setubuh, hilang. Tak kisah hilang tu dengan apa. Asal setubuh je. Hatta kalau tak hilang darah sekali pun, kalau setubuh dia tak hilang. Dia panggil hilang status anak darah tu. Dah lagi? Apa? Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.